Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu nasyid yang mempersanakan. Tiba masanya berpisah kita, kedatangannya mendebarkan jiwa. Lagu kerohanian yang mendamaikan. Sejarah Asia telah membuktikan iman bukanlah penjara di jiwa. Melaka FM sentiasa di hati anda. Ada waktu itu tiba, semaikan sifat bersabar. Hanya dia saja menentu, kita hanya mampu sujud. Hanya di 102.3 FM. Hei awak, nak ke mana tu? Kalau nak keluar jika ada keperluan je tau. Jangan lupa amalkan kawalan kendiri. Amalkan 3W, elakkan 3S. Apa tu 3W? Wash, kerap cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Wear, yang ini kena pakai pelitup separuh muka bila di tempat awam. Warm, amaran atau nasihat Kementerian Kesihatan, jadikan panduan. 3S, elakkan jangan didekati. Sesak, kalau boleh janganlah kita pergi tempat yang sesak. Sempit, kalau naik lift tu rasa ramai orang, janganlah sendat lagi. Simbang, amalkan penjarakan sosial, jangan simbang dekat-dekat. Bukan apa, untuk kepentingan kita bersama. Siapa lagi yang kena jaga kalau bukan kita? Kita jaga kita. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Berita 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Anisa Mat Yunus dalam Berita Melaka FM. Perkembangan banjir di Melaka. Penduduk yang terjejas banjir terus berkurangan hari ini dengan jumlah keseluruhan seramai 96 penduduk daripada 23 keluarga. Pusat pemindahan sementara PPS yang masih dibuka ialah SK Tehel dengan 30 penduduk daripada 8 keluarga dan SK Parit Gantung seramai 60 penduduk daripada 14 keluarga. PPS SK Durian Tunggal dengan 6 penduduk daripada sebuah keluarga. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang ditangguhkan sebelum ini ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dijadual berlangsung dari 9 hingga 11 Disember depan. Timbalan Speaker Dun, Datuk Ghazali Muhammad berkata, notis pemakluman persidangan Dun berkenaan telah dimaklumkan kepada semua 28 ahli Dun pada minggu lepas. Beliau berkata waktu persidangan akan berlangsung seperti biasa dari pagi hingga ke petang dan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ditetapkan akan diikuti sepanjang persidangan itu.
Jumlah pemerhati dan ketua jawatan juga akan dihadkan sekitar 50 orang sahaja sebagai langkah berjaga-jaga mengekang penularan COVID-19. Sebelum ini, persidangan DUN Melaka yang sepatutnya berlangsung pada 9 hingga 11 November lepas terpaksa ditangguhkan ekoran pelaksanaan PKPB pada 9 hingga 21 November lepas. Peniaga kecil yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di negeri ini akan dibantu. Usaha sedang dilakukan kerajaan negeri untuk memastikan mereka dapat bertahan untuk meneruskan perniagaan masing-masing. Exco Pertanian Penternakan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri, Datuk Nurhizam Hassan Bakti berkata, antara usaha tersebut memudahkan peniaga terbabit mendapat lesen perniagaan. Apabila saya boleh bantu mereka di mana memudahkan mereka ni supaya dapat memiliki lesen perniagaan, sama ada ni mereka ni berniaga di tepi jalan, mereka berniaga di depan rumah dan mereka berniaga di mana sahaja. Saya pun telah berbincang dengan pengarah pelesenan MBMB iaitu Encik Mat Drus dan Datuk Bandar MBMB, begitu juga dengan YDP iaitu Datuk Syahadan, yang memberi kerjasama yang terlalu baik kepada saya, untuk supaya saya memudahkan kerja saya untuk saya dapat menyelesaikan masalah penjaja. Beliau berkata demikian ketika bersiaran dalam segmen Apa Khabar YB di Melaka FM. Kadar penagihan dadah dalam kalangan wanita di Melaka merekodkan seramai 106 penagih sehingga November tahun ini berbanding 67 orang pada tahun lalu. Penolong Pengarah Rawatan Pemulihan dan Perubatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Melaka, Akmal Abu Hassan berkata, daripada jumlah itu hanya 45 klien sahaja yang compliant iaitu patuh dan mengikuti arahan untuk hadir melaporkan diri di AADK daerah seperti jadual ditetapkan selain menyertai segala program yang dianjurkan. Kebanyakan mereka ialah golongan wanita berumur antara 20 hingga 50 tahun. Kebanyakannya terlibat dengan dadah jenis syabu dan heroin. Kes yang melibatkan wanita ni semakin meningkatlah. Dan dalam 1860 ni memang terdapat penagih wanita lah. Contohnya di Jasin kita ada lebih kurang 20 orang lebih. Berbanding tahun lepas kita cuma ada lebih kurang dalam bawah 10. Jadi tahun ni berlaku peningkatan yang ketara. Seluruh Melaka dianggarkan lebih kurang 40 orang. Itu ketiga-tiga daerah lah. Melaka Tengah, Logajah dan juga Jasin. Beliau ditemui selepas program ziarah kasih anjuran Jawatan Kuasa Penjagaan Daerah JKPD dan AADK Melaka di Jasin. Katanya antara faktor utama penagihan adalah disebabkan tekanan hidup selain pengaruh suami serta rakan yang merupakan penagih serta penagih berulang. Majlis Perbandaran Jasin AMPJ mengeluarkan notis 30 hari kepada penternak lembu di Sungai Punggur Raya Redan berikutan pencemaran sungai yang berlaku baru-baru ini. Yang di-Pertuanya Datin Sapia Harun berkata, notis itu dikeluarkan agar penternak haiwan terbabit menghantar permohonan permit bangunan sementara yang dibina di kawasan itu. Pihaknya mengenal pasti 4 penternak lembu yang berbeza di kawasan berkenaan. Katanya pelepasan air serta sisa kumbahan secara terus ke sungai itu mengakibatkan timbul bau busuk yang tidak menyenangkan. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali mengadakan lawatan di Sungai Punggur rentetan isu pencemaran itu yang didakwa berpunca daripada pelepasan sisa kumbahan dari ladang ternakan lembu milik persendirian selain ternakan ayam di sebuah kilang berhampiran. Sekian berita Radio Melaka FM, berita disediakan unit berita ehwal semasa Best RTM Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM.